kita menjemput tuan guru kita Al-Fadil Syekh Datuk Dr. Izzah Arif dengan tajuk yang telah kita berikan, faqih da'iyah ataupun da'iyah faqih. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Tuan Guru Fawaz Fadil yang menjemput saya pada pagi ini untuk bersama-sama dengan rakan-rakan daripada Zon Utara, Guru Takmir, yang mana kita semua adalah merupakan pendakwah dan juga penyampai-penyampai ilmu, dan pastinya saya rasa adanya saya di sini hanya sekadar orang kata apa, penglipu lara saja, ya, sebab Syekh Fawaz sudah ada. Jadi iza wujidal ma' batalat tayammum. Apabila air dah ada, maka tayamum tu dah tak boleh pakai lagi. Jadi alhamdulillah Syekh Fawaz sudah pun banyak berkongsi, dan tadi saya sempat juga mendengar ulasan-ulasan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fawaz. Walau bagaimanapun, tanpa menghampakan semua, saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, agar kita dapat menyampaikan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Kita sampaikan walau sepotong hadis, insya-Allah, ya, daripada Nabi SAW. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai pendakwah, tak dapat tidak kita akan menghadapi banyak cabaran, dan kita akan menghadapi banyak dugaan dalam kita menyampaikan ilmu. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh kita patah semangat. Tak kira lah siapa pun kita tidak boleh patah semangat. Kita kena anggap bahawa apa yang kita hadapi ini adalah sebahagian daripada ujian-ujian yang Allah nak tengok sejauh mana kita sabar dengan ujian yang Allah bagi. Tambah-tambah kita sebagai pendidik, ya, daripada zon utara sebagai contoh, daripada Peraknya, Kedahnya, Perlihnya, ya, Pulau Pinangnya. Jadi insya-Allah tak dapat tidak kita kena mendalami untuk menghasilkan bakal-bakal da'i di masa hadapan. Pada masa yang sama kita menghasilkan faqih-faqih, ya, fuqaha-fuqaha di masa hadapan. Itulah tanggungjawab kita kalau kita nak berhadapan dengan zaman yang makin, orang kata apa, bercelaru pada masa hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk kepada poin yang paling penting, ya, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bahawa sebelum kita nak menjadi seorang pendakwah ataupun sebagai seorang guru kepada generasi yang akan datang, kita perlu ingat, ya, ilmu itu tidak akan habis. Di mana kita berada, kita tetap akan membaca, kita akan tetap mencari ilmu dan sebagainya. Oleh kerana itu, saya berpegang dengan kata-kata Abdullah Ibn Mubarak. Apa kata Abdullah Ibn Mubarak? Ada 6 perkara yang perlu kita sebagai tulabul ilmi, sebagai pelajar ilmu ni, kena ada 6 perkara. Dan 6 perkara ini jangan kita tinggalkan sampai kita mati. Sebab ada yang kata, kita bila dah jadi profesor, bila kita dah pandai, bila kita dah jadi hebat, kita dah jadi guru, kita tak perlu lagi ilmu. Tidak. Ilmu itu lagi kita membaca, lagi kita mengkaji, lagi kita mendalami, lagi kita bermusahabah ma'al ulama', kita akan rasa tidak ada ilmu. Itulah yang berlaku kepada Imam Malik apabila bersama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan kebijaksanaannya, dengan kepandaiannya, dengan kehebatan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, Imam Malik sampai peringkat dia kata, kamu pergi cari orang lain yang lebih alim daripada aku. Sampai peringkat itu. Bermakna Imam Malik begitu tawaduk, Imam Syafi'i rahimahullah begitu tawaduk, sampailah Imam Ahmad bin Hanbal ambil daripada Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita tengok sisul garul mereka ini, Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sangat-sangat menghormati antara satu sama lain. Kenapa? Kerana sifat tawaduk antara mereka dan mereka menganggap, ya, seperti mana kata Imam Imam Mutawalli Sya'rawi, tawadu'an indahum. Apa yang ada sifat tawaduk dalam diri mereka itu menyebabkan mereka saling hormat menghormati. Mereka menganggap bahawa ilmu itu tidak akan habis. Itu sebab Imam Syafi'i dia sebut apa? Iza sahhal hadis bahawa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, lebih sahih daripada pandangan yang aku pernah bawa sebelum itu juga adalah mazhab aku. Sampai peringkat itu tawaduknya para imam sebelum ini. Kita hari ini bila sampai habis saja bachelor, habis saja masters, habis saja PhD, kita rasa kita pandai dah. Maka ini yang menyebabkan terbantuknya ilmu dalam diri kita. Itu sebabnya saya kalau bila berusrah dengan Ustaz Fawaz, saya akan catat. Dan Ustaz Fawaz buat perangai dia pula, kalau dia dengar orang lain bercakap, dia akan catat. Itu sifat-sifat ilmu. Sifat-sifat penuntut ilmu yang disampaikan oleh Abdullah Ibn Mubarak. Ada 6 sifat. Pertama, husnul niyah. Pertama, kalau kamu nak jadi hebat, kamu nak jadi pandai, kamu nak jadi orang yang dihormati, kamu nak jadi orang yang menghargai ilmu, pertama, husnul niyah. Betulkan niat kita dulu. Apa pasal hang nak belajar? Belajar kalau nak tunjuk kamu pandai, ada lagi yang lebih pandai daripada kamu. Kalau hang rasa hang bijak, ada lagi yang lebih bijak. Bang, duduk dekat universiti. Kalau duduk kat universiti ni awak rasa awak pandai, no. Awak akan rasa awak adalah orang yang paling tak cerdik sekali. Kalau you profesor, duduk among profesor, you akan rasa awak yang paling tak pandai sekali. Sebab apa? Awak duduk dengan orang-orang pandai. Oleh sebab itu, ilmu Allah bagi itu banyak. Ilmu itu luas. Kalau kamu nak kata bahawa ilmu itu bidang kamu saja, mana itu tidak betul. Kadang-kadang dalam bidang kamu saja, kamu pun masih lagi tercari-cari, mencari-cari bidang yang kamu rasa kamu pandai itu. Oleh sebab itu, ya, betulkan niat kita. Yang kedua, husnul faham. Kena perbetulkan kefahaman tu. Kena ada perasaan nak memperbetulkan kefahaman. Kita ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang dapat satu hadis, kita kata ini yang aku betul. Ini yang betul-betul faham. Tak. Kamu belajar dengan 6 orang guru, kamu akan dapat 6 pandangan yang berbeza. Kamu belajar daripada 6 ulama, kamu akan dapat pandangan-pandangan yang saling melengkapi antara satu sama lain. Hebat tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya kita kena memperbanyakkan pembacaan. Satu potong hadis yang kamu jumpa dekat Sahih Al-Bukhari, kamu kemaskan lagi dengan syarah-syarah yang dibuat oleh para ulama. Agar pemahaman kamu itu lebih kemas dan penyampaian juga menjadi cantik. Itu nombor 2. Nombor 3, husnul hifz. Kena amalkan penghafalan yang baik. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita ni malas untuk menghafal. Ya, al-aqlu kal al-hifzu kasayfi. Hafalan itu bagaikan pedang. Kalau engkau hafal banyak, dia akan lagi tajam. Pedang ataupun pisau, lagi kau asah, lagi dia tajam. Lagi kau asah, lagi dia tajam. Kenapa kita ni tuan-tuan dan puan jadi cepat lupa? Sebab kita lambat dan malas untuk menghafal. Itu sebabnya kalau boleh satu hari, amalkan sepotong ayat Quran yang kita hafal. Kalau kita bukan jenis hafaz Quran. Kalau kita jenis hafaz Quran, jangan cukup dengan hafaz Quran tu saja. Amalkan hafaz hadis. Sepotong hari, satu hari sepotong hadis. Kita boleh dapat banyak perkara. Hafal satu potong hadis. Saya ingat dulu guru saya Syekh Abdul Qadir Arnaud, antara orang yang sangat dirujuk dalam bidang hadis di Syam. Syekh Abdul Qadir Arnaud, dia buat tahqiq kepada kitab Fathul Qadir. Tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi dia kata apa? Laqad hafiztu jami' al-ahadits as-sahihah. Aku telah hafal ke semua hadis-hadis sahih. Wa ma'a dhalik hafiztu aidan ahadits ad-dha'ifah. Aku hafal juga dhaif, hadis-hadis dhaif. Yang ada aku akan hafal. Wa hafiztu aidan jami'il aqwal al-mawdu'ah. Aku hafal juga iaitu kata-kata
yang dikatakan sebagai hadis maudhu'. Semua hadis maudhu' dia hafal. Sebab apa tuan-tuan? Dia bukan hafal hadis tu saja. Dia hafal mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Dia hafal semua daripada an. Jadi kalau hadis maudhu' tu dia kata kat mana putus tu? Bila dia kata hadis tu putus kat sini, dia kata di sini menunjukkan bahawa ini bukannya hadis Nabi, tetapi itu adalah hadis maudhu'. Yang disampaikan oleh orang ini tetapi dianggap sebagai hadis. Allah, hebat tuan-tuan. Nak banding dengan kita hari ni, jauh ketinggalan, jauh. Dia meninggal dunia tuan-tuan dalam keadaan menghormati semua pandangan. Walaupun dia itu seorang ulama hadis yang terkenal, tetapi dia bermazhab Hambali. Dia bagi tahu awal kat kami. Ba'duhum yaqulun bi annani tidak ada mazhab. Dia kata ma'indi mazhab. Balil asaf, akan tetapi dia kata ana mazhabi ala mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Aku punya mazhab mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok, punya hormat kepada mazhab. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila kita duk rasa kita ni hebat, sebenarnya kita sepotong hadis pun tak hafal. Ulama yang hafal semua hadis maudhu'nya, hadis sahihnya, hadis hasannya, semua dia hafal dalam kepala dengan sanad-sanad, masih berpegang dengan mazhab. Jadi oleh sebab itu kita kena saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kena betulkan niat, betulkan kefahaman, betulkan kita punya hafalan. Jadi hafalan kita itu kena selalu diajar dan diasah dengan memori dan hafalan yang baik. Mana kena hafal, amalkan hafal. Saya tengok rakan-rakan kita yang kuat hafalannya. Saya duk tengok dalam poket tu ada something dia akan dihafal. Kalau boleh amalkan. Okey, hari ni dah belajar dengan Ustaz Fawaz sebagai contoh mazhab 4. Kita ambil satu mazhab, kita hafal. Apa mazhab ni dalam bab zakat, mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab Hambali kata apa? Apa dalil? Cuba hafal. Kita nak anak murid kita ni hafal apa yang kita cakap, tapi kita ni hafal ke tak? Itu yang selalu saya muhasabah diri apabila saya mengajak orang. Kalau aku tak hafal, macam mana anak murid aku nak hafal? Jadi itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kita kena cuba mendalami hafalan dengan baik. Yang keempat, cuba. Ya, cuba, bukan nak kata wajib, ya. Kita cuba untuk jaga hafalan kita. Cuma hafalan ni nak bagi kuat, jangan tengok maksiat sudahlah. Sebab tu Imam Syafi'i dia mengadu kepada Imam Waqi', syakautu 'ala al-Waqi' ala su'i hifzi fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi. Dia hafalan jadi lemah sikit ni Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i ni kuat ingatan dia, subhanallazi khalaq. Ya, kalau kita baca dalam Manaqib Asy-Syafi'iyah, menunjukkan Manaqib Asy-Syafi'i bagaimana Imam Syafi'i punya sejarah ni. Dia kalau dia baca kanan tutup kiri, baca kiri tutup kanan, punya kuat ingatan Imam Syafi'i ni, tu pun dia rasa lemah. Bila tanya Imam Waqi', nasihat jangan tengok maksiat ya. Dia dalam riwayat ternampak betih perempuan, ada yang kata dapat buku lali. Ya, Ustaz Fawaz boleh sahkan perkara tersebut. Ya, jadi sampai peringkat lupa sikitlah. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun fan nuru la yuqbal min al-'asi. Sebab ilmu itu cahaya dan dia tidak akan terima daripada orang yang melakukan maksiat. Wa iyadu billah. Jadi itu nombor 3. Nombor 4, husnul kitabah. Kita ni kalau boleh nak jadi seorang guru yang baik, seorang pendakwah yang baik, kena bukan saja niat kena betul, bukan saja kita punya pemahaman kena betul, bukan saja kita punya hafazan kena betul, tetapi kita punya penulisan pun kena betul. Maksud penulisan kat sini tuan-tuan perempuan iaitu at-ta'liqat wal mulakhasat. Kalau boleh kita ni kena banyak buatkan ringkasan-ringkasan. Apa yang saja yang kita baca, kita buat ringkasan. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh Imam Ibn Rushd. Bagaimana Imam Ibn Rushd dia menulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini dalam fiqh muqaran. Orang yang belajar fiqh muqaran dia akan tahu kitab ini. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang mana kitab ini dihasilkan oleh Imam Ibn Rushd hasil daripada nota-nota dia yang dia tulis kecil-kecil. Dia buat ketika dia jadi qadi. Innama kana qadiyan. Banyak masalah-masalah orang tanya, dia kecil-kecilkan, dia pendek-pendekkan, dia tulis sikit-sikit. Dia buatkan mulakhas,
Akhirnya jadilah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Sampai peringkat itu dia boleh buat mulakhas. Ya, baca kitab dia tulis, dia catit. Jadi begitu juga kita kena banyakkan menulis. Banyakkan kita punya orang kata apa? Ringkasan-ringkasan apa yang kita faham. Kadang-kadang ringkasan kita tu kalau silap, kita boleh perbaikinya balik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini antara perkara tu sebab kalau kita tengok ulama-ulama besar ya. Saya sempat belajar dengan beberapa ulama-ulama besar, antaranya ya, selain daripada Syekh Abdul Qadir Ar-Naud yang sangat dalam poket dia, saya ingat sentiasa ada pen dan sentiasa ada kertas. Ya, tak kira lah, padahal dia seorang ulama yang besar. Dia panggil ulama Syam, apa ni, muhaddis Syam. Digelar sebagai muhaddis Syam. Setiap kali orang bercakap dia akan catat. Dia akan catat, subhanallah. Tidak ada perkara yang dia tak catat kecuali dia catat. Itu Syekh Abdul Qadir Ar-Naud. Yang kedua, Syekh Salih Aban Nakah. Apa nama, seorang ulama yang cukup hebat dalam bidang tasawuf, dalam bidang tafsir. Juga menulis apa saja yang ditulis atau apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat mereka, antaranya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia akan tulis. Tidak ada suatu perkara yang dia tak tulis kecuali dia tulis. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga dengan Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Dia kata apa? Dia kata bila anak murid tanya dalam masa kami belajar di Jami' Al-Kuwaiti dekat Dimashq. Orang tanya dia kata, "Syekh, macam mana Syekh boleh ada macam-macam idea untuk menulis?" Sebab dia ada ratusan buku. Saya beli semua buku-buku yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Macam mana dia boleh idea? Idea tu ada selalu. La ilaha illallah. Dia kata, "Wallahi ya bunai." Dia kata mudah, bahasa dia lembut. Dia lembut daripada Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Al-Buti agak keras jawapan dia. Kalau dia bercakap pun dia agak tegas dalam bab menyampaikan nota-nota penting ataupun fakta-fakta penting. Manakala Wahbah Az-Zuhairi dia agak lembut. Dia kata apa? Dia kata, "Wahai anakku, setiap soalan-soalan daripada para jemaah," memang betul, dia mengajak dekat masjid, dia hanya mengajak 5 minit, lebih kurang 20 minit saja. Bakinya dia buka soalan. Jadi bila dia buka soalan, setiap soalan-soalan daripada orang awam itu, hatta minal badawi, dia kata, hatta daripada seorang badawi pun, dia akan catat, dia akan tulis, dan dia lihat kalaulah masalah ini perlu kepada ta'liqat ad-daqiqah, perlu kepada penjelasan yang lebih mendalam, dia akan buat satu buah buku. Hebat. Itu sebabnya dia mempunyai idea yang banyak. Itu sebabnya ulama-ulama terdahulu banyak menulis. Antara Imam As-Sayuti rahimahullahu taala, nazama asy'ar mawahib saniyah. Imam As-Sayuti dia nazam, dia buat syair yang dikenali sebagai mawahib as-saniyah. Sehingga terlahirnya kitab Al-Ashbah wa Nazair dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu Imam As-Sayuti rahimahullahu taala. Dia buat syair, akhirnya syair dia tu dijadikan diubah menjadi kitab Al-Ashbah wa Nazair untuk kita memahami kaedah-kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i yang lebih mudah untuk dihafal. Allahu Rabbi. Bermula dengan nota-nota. Orang Arab dulu dia suka notakan dalam bentuk syair. Itu sebabnya antara kekuatan Ustaz Fawaz Fadil ni, dia suka hafal syair. Syair dalam kepala dia tu, Allah, saya memang respect lah orang boleh hafal syair ni. Sebab menghafal syair ni, dia lebih susah daripada hafal Quran. Sebab saya hafal Quran, tapi saya rasa tak sesusah menghafal syair. Matan dulu kita zaman-zaman belajar memang kita wajib hafal. Masa di Syria, dia wajib hafal matan-matan ni. Antara matan Alfiyah bin Malik, Zubat dan sebagainya. Memang itu wajib. Sebelum masuk kitab, kita wajib dulu hafal. Tak hafal tu memang tak lepas lah Pak Isa. Jadi nak bagi tahu, orang yang boleh konsisten dengan hafal syair ni memang hebat. Orang Arab ni dulu, dia suka buatkan nota-nota dalam bentuk syair. Itu yang akhirnya menjadi kitab Al-Ashbah wa Nazair. Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Itu sebab macam kita juga begitu. Kita kena mencatat. Banyakkan ringkasan. Kita baca dari buku yang banyak, yang luas, yang tebal-tebal. Kita pendekkan. Jadi ia ringkas dan mudah dipahami oleh pelajar-pelajar kita. Pelajar kita ni, dia akan ambil ringkasan kita itu dan dia akan rujuk kepada
kitab yang tebal. Dia akan rujuk sebab anggap penyampaian kita ni tak boleh nak sampai semua. Tambah-tambah kita bukan jenis talaqi macam dulu. Dulu kalau ingat dulu, kalau belajar kitab ni tuan-tuan, dia akan harfan biharfin, huruf dengan huruf, daripada kulit pertama sampai kulit akhir. Syekh baca je, lepas tu dia ada mukrid seorang. Ada mukrid akan baca seorang depan, dia akan dengar, lepas tu dia syarah sikit. Lepas tu dia sambung lagi. Sekali duduk tu habis 80 muka surat tu biasa. 1 minggu, 2 minggu khatam kitab. Itu zaman-zaman dulu punya cara. Dia laju. Tapi kita baca kitab ke kitab. Tu sebab dulu zaman dulu kita boleh baca kitab Fathul Bari tu dalam tempoh berapa bulan dah habis lah. Habis semua. Dia baca laju. Tapi kita takkan tinggal walaupun satu huruf. Syarah akan disyarah oleh Syekh. Kadang-kadang ada benda yang sama, dia akan kata rujuk yang lama. Rujuk yang lama. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, tanggungjawab kita kena banyak menulis dan banyakkan kita punya ta'liqat wa tahlilat. Itu penting ya. Dalam kita nak menyampaikan apa-apa ilmu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Iaitu yang keempat, husnul kitabah. Kena banyak ya mencatat dan buat mulakhas ringkasan. Nombor 5 tuan-tuan, husnul amal. Kena, kata Syekh Abdullah bin Mubarak, kalau kamu nak jadi seorang guru ataupun ulama yang hebat, guru yang hebat, ya, pendidik yang hebat, kena beramal dengan apa yang kamu belajar. Kamu kena buat apa yang kamu belajar. Kalau kamu ini nak jadi seorang tokoh yang hebat, perlu ada amalan yang hebat. Itu sebab tadi saya sempat dengar Ustaz Fawaz pesan, ya, guru-guru dulu dia amalkan amalan zikir-zikir pagi, ya, zikir-zikir malam. Amalkan tuan-tuan, amalkan. Tak rugi kita beramal dengan zikir. Tak rugi kita amal dengan membaca Al-Quran. Tidak rugi kita mengamalkan maksurat. Tidak rugi kita amalkan amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Tak salah kalau amalan itu baik. Walaupun Nabi tak buat, tapi amalan tu baik, amalan tu balik kepada Quran, balik kepada sunnah Nabi SAW, tak salah. Apa masalah ni kita nak buat? Tak salah. Mungkin Nabi SAW buat 100 kali, kita buat sampai 1000 kali. Tak salah. Apa masalah dia? Adat itu tak salah. Adat yang dibuat oleh ulama. Dan adat itu adat itu muwafiqatun lisyariah, muwafiqatun lis-sunnah, muwafiqatun lil-Quran. Kita buat lebih banyak. Tak salah. Cuma jangan tambah benda yang Nabi langsung tak pernah buat. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Itu dah jadi mungkin pergi kepada bid'ah dalalah. Na'udzubillah. Cuma bid'ah tu jangan mudah nak guna sangat. Kadang-kadang kita terlalu nak membid'ahkan orang ni pun bahaya juga. Ya, saya ingat guru-guru saya pesan, dia kata kadang-kadang kita nak kata orang tu salah, takut kita tak jumpa apa yang mereka jumpa. Oleh kerana itu, ta'awun, saling tolong-menolong untuk memahami satu-satu isu agar benda itu dapat diselesaikan dengan baik. Ini dipanggil dalam usul fiqh, dipanggil Ustaz Fawaz dipanggil dalam usul fiqh? Allah, masa orang lupa dia main letih kepala otak Dia panggil at-taufiq bainal aqwal. Ya. Cuba mengharmonikan antara akwal-akwal yang ada. Pandangan-pandangan yang ada kita cuba mengharmonikan. Itu pandangan yang baik. Jangan kita kata orang tu salah, orang ni tak betul, orang ni bid'ah, orang ni sesat, orang ni tak boleh macam tu. Kita kalau macam tu, tak selesai masalah dakwah kita ni. Tak selesai, anak murid kita lagi celaru. Itu sebabnya kita kena membantu untuk kembangkan ilmu anak-anak murid kita di masa hadapan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ya, itu amalan sangat penting. Kena tunjukkan amalan yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Nombor 6 yang terakhir, ya, dalam menjelaskan kata-kata Abdullah Ibn Mubarak, ya, untuk menjadi seorang guru yang baik, mursyid yang baik, anak murid yang baik, ya, penuntut ilmu yang baik, husnul nashrah. Kita kena menyebarkan dengan bijaksana. Kita ni menyampaikan ilmu tu sebabnya kita tidak boleh memperlekehkan mana-mana orang. Jangan sekali-kali memperlekehkan orang. Setiap orang ada cara penyampaian dakwah yang berbeza.
Kalau tuan-tuan belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ada cara metod dakwah dia yang berbeza. Tuan-tuan tengok kaedah pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tak sama dengan pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Az-Zuhaili, pemikirannya lebih kepada fiqh di dual Arabiyah. Dia fiqh untuk orang-orang di negara Arab dan juga Asiawi. Manakala Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia punya pandangannya lebih untuk golongan-golongan di minoriti. Pandangan minoriti. Orang yang banyak duduk dekat negara-negara bukan Islam. Itu sebabnya pandangan antara dua tokoh besar ini, yang hebat kedua-duanya, mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi kedua-duanya memainkan peranan dalam dakwah. Contoh, saya orang fiqh, jadi suka buat analisa bab-bab fiqh ni. Contoh ya, bank susu ibu. Bank susu ibu, tuan-tuan dan puan, Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru saya, dia kata apa? Tidak boleh wujudkan bank susu. Haram bank susu, tak boleh bubuh. Sebab apa? Ia boleh mendatangkan mudarat di masa hadapan. Kerana data bank itu tak dapat dikenal pasti. Berbeza dengan Yusuf Al-Qaradawi yang melihat situasi di negara-negara barat yang nak berikan susu itu, bank susu itu kepada golongan-golongan negara-negara mundur seperti Afrika dan sebagainya. Jadi bagi dia, dibenarkan, bahkan digalakkan kerana untuk memberikan kehidupan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nak bagi kehidupan kepada siapa? Kepada golongan-golongan yang susah. Di mana? Di Afrika, tempat-tempat negara-negara mundur. Yang pastinya golongan itu takkan sampai. Tengok, takkan datang ke US, takkan datang ke UK, takkan datang ke negara-negara barat itu. Kalau datang macam mana? Dia kata an-nadir la hukmalahu. Benda jangan sikit-sikit tak payah fikir lah dia kata. Biar jadi dulu baru kita bincang. Tengok dia panggil, itu sebab pemikiran ulama ini kita tak boleh nak kata salah. Ini betul, ini salah, tak boleh. Setiap ulama dia melihat kepada situasi keadaan. Dia akan melihat kepada situasi setempat. Al-ahkam tataghayyar bi taghyir azman wal amakin. Hukum itu berubah mengikut tempat dan keadaan. Kalau dulu, kalau kita lihat, memang cara pembayaran zakat macam Dr. Ustaz Fawaz sebut tadi. Cara pembayaran zakat pun kita dah nampak dah. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Tapi bila sampai masa aplikasi, baru tahu patutlah ulama ni cakap macam ni, patutlah ulama ni cakap macam ni. Rupanya memberikan rahmat kepada kita yang berada di zaman-zaman fitnah ini. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan, penyampaian itu perlu dipelbagaikan. Tak salah. Ada orang dia sampaikan dakwah macam ni. Dan kita nak bercakap dengan orang pun kena mengikut taraf. Ya, kalimun nas hasba uqulihim. Kita nak bercakap dengan orang ni pun kena ikut pada tahap pemikiran. Macam hari ni saya bercakap ini, saya takkan bercakap benda ini dalam TV. Dalam TV saya takkan, tuan-tuan takkan jumpa saya cakap benda ni dalam TV. Detail macam ni. Sebab apa? Orang awam takkan fahamnya. Dia akan jadi blur. Orang kata, orang awam ni dia satu point je. Hang ulas sejam. Itu orang awam punya standard. Ustaz Fawaz dalam TV, dia tak cakap macam tuan-tuan, dia mengajak tuan-tuan dalam kitab, apa ni, dalam conference macam ni, ataupun dalam bengkel macam ni. Sebab kalau cakap kat orang awam, dia orang tak boleh faham. Makcik-makcik dia nak faham yang simple-simple je. Soalan-soalan pun dia pun simple-simple je. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan, nak sampaikan dakwah kena tengok level. Kalau saya bercakap dengan hakim-hakim seluruh negara. Baru ni saya bagi talk untuk hakim-hakim seluruh Malaysia. Bukan Malaysia, Asia. Ya, Nusantara, tanah Melayu ni, hakim-hakim syar'i. Kita bagi pandangan, kita bercakap tu mengikut level hakim-hakim lah. Contoh-contoh soalan pun semua kita bagi dalam bentuk yang level mereka. Orang awam kalau kita sembang memang tak sampai. Itu yang kalau kita sembang ke orang awam kata, sudah, kita ni duduk planet mana? Dia tak boleh. Dia kena tengok kepada bagaimana kita nak menghadapi masyarakat di masa hadapan. Tambah-tambah zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, kita kena pandai untuk menyampaikan dakwah ilmu yang kita ada, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini baru muqaddimah tuan-tuan. Saya belum masuk topik lagi ni. Ini baru muqaddimah. Tapi saya akan berhenti pada time yang telah ditetapkan. Cuma sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak berubah?
nak jadi seorang pemikir ataupun guru, pendakwah, ya, yang dihormati sampai bila-bila. Kita dihormati man fil ardi wa man fis sama. Untuk orang di bumi, orang di langit, makhluk di langit, semua menghormati kita. Tuan-tuan dan puan, kita tidak akan mencapai kecuali dengan mengubah kita punya pemikiran. Dipanggil mengubah minda kita. Pertama, tuan-tuan dan puan, untuk kita berjaya atas muka bumi dalam menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan ilmu, pertama sekali minda kita kena baik. Husnuzan billah, dia panggil minda yang positif. Be positif dalam semua perkara. Kalau kita duk fikir itu tak boleh, ini tak boleh, tuan-tuan, kita akan disusah. Kita akan jadi susah bila kita selalu duk fikir ni tak boleh, ni payah. Saya suka gunakan kaedah istilah tidak ada benda yang payah kecuali kita yang memayahkannya. Tambah macam sekarang isu SOP kan. Dia akan jadi payah bila kita susah. Kita susahkan dia. Kalau benda tu kita mudah dia jadi. Saya dilantik jadi penasihat halal ataupun penasihat syariah untuk Dubai halal di peringkat antarabangsa Dubai. Baru ni saya tak pergi mesyuarat. Kawan saya share meeting pengurusi panel halal. Tapi saya tak pergi. Saya maya dekat pejabat dekat UKM. Yang lain semua pergi. Adalah kawan saya daripada Arab Saudi, kawan daripada Jordan, kawan daripada Morocco. Diorang hadir. Sebab boleh pergi Dubai kot. Siapa tak mau pergi? Semua everything first class. Saya tak pergi. Saya duduk meeting. Jadi habis mesyuarat macam biasa, saya pun telefon tanya kawan-kawan, macam mana dekat ni? Macam mana dekat Dubai? Dia kata kat Dubai mask pun tak pakai, apa pun tak pakai. Lepas tu dia tak ada ambil MySejahtera ke apa semua, kecuali orang tu memang positif, dia tak jaga. Maknanya positif dia keluar rumah. Itu memang kena denda 50,000 dirham. Bersamaan dengan kali lah RM100 lebih dan RM50,000 jugalah dia punya kos dia. Ini kalau orang yang positif, kontak rapat, kau kena kuarantin, kau keluar juga. Macam ada mangkuk-mangkuk yang ada ni, dia dah patut kuarantin, dia keluar juga menyebabkan orang lain kena. Dia orang ni kena 50,000. Tapi kalau negatif, tidak ada gejala, depa keluar apa semua, mask pakai tak pakai tak ada masalah. Tapi semayang masjid dia tetap jarak juga 1 kilometer. 1 kilometer, 1 meter. Ya, 1 meter juga dia orang jarak. Itu sebab dia orang nak pastikan yang masjid bukan tempat bergejala. Yang banyak berlaku dekat negara-negara ni yang bergejala, mereka anggap masjid jarang jadi tempat penyebar wabak. Banyak di tempat-tempat lain lah, macam di mall dan sebagainya. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita lihat untuk jadi orang, untuk jadi pendakwah, guru yang hebat, mursyid yang hebat, tak dapat tidak, kita kena positif. Melahirkan generasi yang positif. Kalau kita selalu negatif, maka ia akan membawa kepada negatif. Contoh, saya nak bagi contoh, seorang guru yang positif mengambil daripada peristiwa yang positif. Dia diceritakan oleh anak murid kepada Imam Malik yang bernama Al-Imam Hisham bin Ammar. Imam Hisham bin Ammar ni dia belajar dengan Imam Malik. Satu hari dia datang bertemu dengan Imam Malik, dia belajar dengan Imam Malik. Dia nak belajar dengan Imam Malik, dia mula-mula kan cerita. Sampai-sampai Imam Malik memang perangai dia macam tu. Orang mula-mula sampai jumpa dengan Imam Syafi'i pun, orang mula-mula jumpa dengan Imam Malik iaitu Imam Syafi'i pun dia suruh benda yang sama. Imam Syafi'i datang nak belajar dengan Imam Malik, nak mengulang kaji. Dia dah hafal kitab Muwatta' pun. Dia nak baca depan Imam Malik. Masa jumpa dengan Imam Malik hantar khadamnya. Dia hantar khadam, dia kata kau bagi tahu dekat budak tu kat luar tu yang namanya Muhammad bin Idris tu, tolong bagi dia tahu kat dia, kata ni buku yang aku tulis namanya Al-Muwatta'. Suruh dia hafal kitab. Imam Malik pun khadam Imam Malik pun bagi tahu kat pintu tu, bagi tahu kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata hafal kitab ni dulu. Lepas tu baru jumpa Imam Malik lah.
Sebab Imam Malik ni masa itu emas. Mereka ni dia tidak akan buang masa dengan benda-benda yang tak berfaedah. Takat jumpa, nak sembang, dia orang tak ada masa. Sebab al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang bagi mereka. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menghargai masa. Imam An-Nawawi rahimahullah menghargai setiap detik masa. Jadi, bila dia jumpa Imam Syafi'i, bagi tahu dekat Imam Syafi'i, hafal tu kitab ni, habis dia nak jumpa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i jawab apa? Laqad hafiztuhu jami'an. Aku dah hafal semua dah. Khadam garu kepala masuk balik bagi tahu Imam Malik, wahai Imam Malik. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tu bagi tahu dia dah hafal semua. Imam Syafi'i dengar tu panggil tu masuk. Bila masuk tu baru dia dengar apa yang Imam Syafi'i nak perdengarkan kepada Imam Malik. Sama juga berlaku pada Imam Hisham bin Ammar. Imam Hisham bin Ammar ni bapa dia habiskan duit. Dia gadai rumah 20 dirham. 20 dinar untuk semata-mata nak tanggung anak dia belajar, iaitu Hisham belajar dengan Imam Malik. Bila datang tuan-tuan dan puan, datang Imam Hisham ni kata, aku nak belajar dengan hang. Ya, alimni min ahadisin Nabi SAW. Tolong sampaikan kepada aku apa saja hadis Nabi daripada hadis-hadis Nabi SAW yang kamu tahu, ya wahai Imam Malik. Imam Malik kata apa? Hang baca buku aku ni. Hang baca tu, kitab Muwatta tu. Apa jawab Imam Hisham? Aku tak nak. Aku nak daripada hang. Hang syarah kat aku lah. Ni tengok Imam Malik ni positif. Imam Malik dia tak ada kata hang kau ajak hang keluar tak ada. Imam Malik kata baca. 3 kali dia kata. Baca. 3 kali. Habis baca 3 kali. 3 kali suruh baca, 3 kali dia tolak. Rafa al-Hisham. Dia tolak untuk menjadi pembaca kepada kitab tu. Dia minta benda yang sama. Aku nak syarah daripada kamu, wahai Imam Malik. Imam Malik pun bagi tahu kat khadam dia, hang katok sikit budak ni kata. Mana ajak sikit lah. Pukul sikit gitu ya. Macam ambil lidi, pukul sikit. Jadi budak ni menangis. Hisham ni menangis. Dia kata, maaf kakak. Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Hisham? Apa jawab Imam Hisham? Dia kata apa? Dia kata, ayah aku ni, dia habiskan duit ataupun dia gadai rumah semata-mata nak tanggung aku belajar sekarang. Aku datang belajar dengan kamu, wahai Imam Malik. Tapi kamu hanya suruh aku baca saja. Aku nak kamu syarah kepada aku, wahai Imam Malik. Tengok Imam Malik dengar tu, Imam Malik dia cool. Turun. Tengok positifnya Imam Malik. Tak ada Imam Malik kata, ikut akulah, aku guru. Ikut akulah, aku ni pensyarah. Hang dengar cara aku sudah, kau tak nak boleh balik. Tak ada. Imam Malik dia cool, dia turun. Merendahkan dia punya martabat dia tu. Lepas tu Imam Hisham pula tambah. Dia kata, wallahi, aku tidak akan ampunkan apa yang kamu buat ini. Sehingga kau balas balik apa yang sepatutnya aku nak. Imam Malik tu kata, apa benda yang kamu nak? Aku akan ikut. Dia kata, syarah kepada aku 15 hadis daripada kitab Al-Muwatta. Bermula dekat situlah tuan-tuan, perempuan. Imam Malik syarah. Sampai Imam Hisham ni puas hati. Lepas tu Imam Malik kata, puas hati dah sekarang. Dia kata, aku tak puas lagi. Boleh tak hang suruh khadam hang pukul aku lagi? Imam Malik tersenyum. Apa pasal? Bila hang pukul aku lagi, aku nangis lagi, aku boleh minta lagi hadis untuk hang syarah. Jadi Imam Malik jadi tersenyum dan gembira dengan perwatakan anak murid yang hebat ini. Akhirnya Imam Hisham bin Ammar menjadi seorang ulama besar dalam mazhab Imam Malik. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita sebagai guru ni kita kena berpandangan positif dalam semua perkara. Kalau kita negatif, maka kita akan jadi negatif. Nombor 2. Tuan-tuan perempuan, kita ni kena mempunyai minda yang bergerak 10 langkah ke hadapan. Kita kena ke depan. Kita tak boleh duduk di tahap yang sama. Kita kena berfikir luar kotak. Macam contoh ulama-ulama terdahulu. Sebagai contoh saya nak kongsi.
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bincang tentang hukum lelaki dirogol. Benda ni disebut dalam apa? Allahumma salli hasyiah Allahumma salli Syarhul Majallah, ya. Dalam kitab Syarhul Majallah dia cerita bagaimana hukum nak tentukan hukum lelaki yang kena orang kata apa, kena rogol. Mazhab Hanafi, pandangan Imam Abu Hanifah An-Nu'man, lelaki yang dirogol akan direjam sampai mati kalau dah kahwin. Kalau tak kahwin lagi, dia hanya kena sebat saja. Jadi Imam Malik pun walaupun tu guru Imam Malik tidaklah dia kata apa Imam Abu Hanifah ni tak cakap macam ni, dia gaduh Imam Abu Hanifah, tak. Tetapi Imam Malik dengan hormat dia merasakan bahawa pandangan Imam Malik itu perlu diperincikan. Hunaka tahlilat ala ma qalahu syekh. Tengok. Perlu ada pendetilan kepada apa yang disampaikan oleh syekh. Tengok pada niat pula. Maknanya kalau kata Imam Malik, kalaulah dia sengaja membiarkan dia punya alat kelamin itu untuk dirogol. Maksudnya bahasanya untuk dirogol, ataupun dia biarkan dia dirogol tanpa dia berusaha untuk melepaskan, maka dia memang betul kena rejam. Tetapi sekadar kalau dia dah tolak, dah cuba sedaya upaya untuk tidak dirogol, maka dia kena rogol juga oleh perempuan-perempuan ini, maka tuan-tuan perempuan, dia tidak kena rejam. Oh, hebat. Saya masa belajar masa tu saya belajar dengan Syekh Muhammad Syukri. Dia kata, wallahi kanna hadzal maqal laysa hunaka la yutabbaq fi hadzal zaman. Dia kata seakan-akan benda tu tak berlaku zaman sekarang. Kebetulan saya daripada Syria pada tahun tu, saya balik bercuti tahun 1999 katanya. Masa tu kes Anwar Ibrahim dah masuk penjara masa saya. Saya balik masa tu, buka surat khabar dekat airport. Saya ingat lagi. Saya buka surat khabar dekat airport. Saya tengok seorang lelaki di Las Vegas telah dirogol oleh 3 orang perempuan. Wow, saya kata la ilaha illallah. Zaman Imam Malik dengan Abu Hanifah dah bincang tentang kes rogol lelaki. Makna sampai peringkat tu. Jadi tuan-tuan perempuan, ini bukan perkara yang kecil-kecil sampai peringkat orang kata apa, sampai peringkat ulama-ulama terdahulu dah bincang awal. Sama juga orang kata apa, dalam bab makan ikan, dia panggil samakun insani. Samakun insani, dia panggil ikan duyung. Ikan duyung ni Imam Malik bincang macam mana, walaupun benda tu benda yang tak masuk akal, tetapi Imam Malik bincang hukum dia. Samalah juga macam kita ni. Imam Malik bincang, kalau ikan duyung ni ada, ambil bahagian badan, kalau kata yang ikan manusia tu boleh dia mengucap 2 kalimah syahadah ke bumi cara Islam, kalau tak buang dekat laut macam tu je. Tapi bahagian ikan tu boleh makan. Allah, tengok Imam Malik ni yang pandangan dah bincang isu ni. Jadi nak kata bagaimana ulama dulu tu dia bincang benda yang mustakbal. Samalah juga macam kita hari ni. Kita kena selalu berfikiran untuk mencari jalan, memikirkan sesuatu yang boleh menjana di masa hadapan. Cuba kalau tengok mufti-mufti kita hari ni, dia bincang tentang zakat, dia bincang tentang isu-isu ekonomi. Bukan untuk sekarang saja, untuk akan datang. Itu sebabnya zakat kita hari ni makin mudah, dipermudahkan cara pembayaran. Aplikasi ni makin mudah. Cuba kita kena ke depan. Kita tak boleh bincang benda yang kadang-kadang saya tengok kadang-kadang sampai peringkat kita duk bincang benda-benda yang terlalu remeh-temeh pun tak memberikan impak sangat, ya, tak memberikan impak sangat. Jadi itu sebab kita perlu orang kata apa, lebih detail dalam pengajian, dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, minda yang kita kena mempunyai jiwa dan juga minda orang kata apa, syumul fi kulli syai. Dia mesti melengkapi semua. Maksudnya kita boleh
boleh mendalami semua bidang. Bukan pakar semua bidang. Pakar tu dia tak boleh semua pakar. Tapi kita boleh mendalami semua bidang. Belajar akidah, kena belajar. Belajar tafsir, kena ada. Semua tu kalau kita tengok dalam syarat-syarat mujtahid, yang paling penting utama adalah usul fiqh. Tetapi kalau tengok syarat-syarat mujtahid tu, semua tu, hampir semua ilmu-ilmu alat tu ada. Kena tahu. Tak bolehlah kita kata, saya bukan bidang, bahasa Arab ni bukan bidang saya. Jadi saya bidang fiqh dia. Tak boleh. Bidang nak boleh ke fiqh tu kena tahu bidang bahasa Arab. Kena tahu ilmu alat, kena tahu ilmu balaghah, kena tahu ilmu mantik dan sebagainya. Semua kena tahu. Tu sebab kita kena, kalau boleh kita kena dalam bahasa Inggeris multitasking lah. Kita boleh semua. Tapi kita kalau boleh menghormati juga orang-orang yang dalam bidang tersebut. Bukan kita tak tahu. Ya, macam Ustaz Fawaz, bidang dia syariah. Dia alim dalam bidang usuluddin juga. Dia alim dalam bidang akidah juga. Tetapi dia boleh bercakap dalam bab akidah, dia boleh bercakap dalam bab tasawuf, tetapi dia menghormati pakar-pakar bidang. Itu sebenarnya yang kita kena lakukan. Ya, bukannya kita ni tak tahu langsung, saya tak boleh cakap langsung, ini tak boleh cakap, ini tak boleh cakap. Tak ada, boleh cakap tetapi kita menghormati pakar-pakar bidang. Nombor 4, ya, kita kena mempunyai takhtit, ya, takhtit lil husul ala al-ilm. Kita kena mempunyai, kita ni sebagai orang yang nak berjaya ni tuan-tuan, dalam pengajaran, dalam bidang-bidang ilmu ni, kita kena ada khitah, kena ada strategi macam mana you nak dapat ilmu. Macam ni contoh, tanyalah kepada perkadaran fuqaha, guru takmir ni tuan-tuan. Saya suka kita buat untuk kita. Kenapa? Untuk naikkan ilmu kita ni, nak tambah ilmu. Saya dengan Ustaz Fawaz ada usrah. Ustaz Fawaz dia ada usrah-usrah lain juga. Dia ada usrah dengan geng-geng bank pula. Kenapa benda ni perlu dibuat? Sebab kita kena mulazamatul ilmi. Kena ada strategi how to make the ilmu tu kepada kita. Saya tak cukup ilmu dalam bidang ni. Saya kena buat satu usrah kecil untuk saya pandai dalam ilmu. Bang, tak sempat bang. Belajar ni. Lagi kamu belajar, lagi kamu tak ada. Percayalah cakap saya. Tambah masa berlaku COVID-19 ni. Semua benda yang tak ada dalam kitab. Semayang jarak tak ada kitab. Semayang tutup, masjid kena tutup tak ada dalam kitab. Tapi semua pakai ijtihad. Ijtihad. Itu yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal jawab depan Nabi, "Ajtahidu wala alu." Aku akan berijtihad selagi aku mampu berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Apa yang berlaku ni ijtihad. Ada orang kata, mana ni sunnah Nabi sembahyang jarak-jarak? Bang, cuba balik-balik, check balik, balance balik. Tu bila isu COVID, saya selalu sembang dengan Ustaz Fawaz, saya sembang dengan beberapa mufti-mufti di dalam negara kita. Mufti di luar negara pun saya kontak, telefon, tanya. Sekarang ni senang, pakai WhatsApp dia telefon. Tanya mufti Azhar, telefon mufti dekat Albania, telefon Morocco. Tanya macam mana? Dia kata, wallahi ya akhi, hada kullu ijtihad. Ini semua ijtihad. Saya buat kajian, seorang profesor dekat UKM. Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, pakar dalam bidang sejarah. Dia kaji tentang wabak ni. Dia kata tak jumpa. Wabak banyak tapi bab semayang jarak ni tak jumpa. Yang mereka jumpa, masjid tutup. Ada. Kita masjid tak tutup. Syiar masih ada. Semayang jarak sikit. Macam kita ni 1.0, 1 meter. Di Albania 2 meter. Dekat Dubai 1.5 meter. Jadi nak bagi tahu itu ijtihadat. Lepas tu bila saya kaji balik, baca balik, baru ni Syekh Azhar dia tulis tentang ahkam wal fatawa anil quruna. Saya baca lebih kurang 720 muka surat. Baru habis baca baru ni. Duk tengok, rupanya sebenarnya kalau semayang jarak ni dia boleh juga kita nak kiaskan juga dengan semayang ketika perang. Dia panggil solatul khauf. Solatul khauf ni maknanya dia punya kan boleh bergerak-gerak apa semua kan. Sebab tengah perang.
Kita bukan perang itu. Kita perang apa? Kita perang dengan corona. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai peringkat tu dibincangkan oleh ulama. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan kena ada strategi macam mana kita nak mendalami ilmu. Jangan kita jadi sombong, terperak, duk kata tak apa, aku dah ada ilmu dah, aku pandai dah, aku profesor dah. Tak boleh. Lagi kamu ada ilmu, lagi kamu kena mendalami dan kamu kena mengkaji. Tuan-tuan dan puan, yang kelima, ini penting. Kita kena mempunyai jiwa yang menolak alasan. Jiwa tolak alasan ni maksudnya jangan suka mencari alasan untuk tidak. Zero excuse. Zero excuse. Jangan kita kata, aku tak sempat lah, aku sibuk lah ni. Tak boleh. Hang sibuk, hang takkan pandai. Kena letak. Saya amalkan, tuan-tuan dan puan, ya, sekadar perkongsian kita saja ni. Sebab saya sadanya Ustaz Fawaz, ni untuk awam ke khusus untuk ustaz ya? Ustaz ya, okey, cantik ya. Saya amalkan satu hari memang saya akan baca kitab. Saya akan habis satu buah buku. Ni saya baru habis satu buku tadi, dalam kapal terbang ni. Taklah habis, baru habis baca dah dekat seminggu lebih. Ni. Saya dah beli lama buku ni, baru habis. Qawaid al-Maqasid yang ditulis oleh Ahmad Raisuni. Dr. Fawaz dah habis lama dah, saya baru habis pun. Sambil-sambil tadi habis dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang pula. Habis pagi tadi lah. Tapi nak bagi tahu, baca dekat seminggu lebih lah. Saya amalkan sekurang-kurangnya sebelum tidur saya akan habis 30 muka surat. Untuk saya, ya, saya baca, saya catat. Saya akan catat dekat buku, saya ada nota buku-buku saya akan catat. Kadang-kadang benda-benda macam itu memberikan impact kepada kita. Tu benda penting, ya. Jangan kata kita tidak ada masa, kita sibuk, kita jawatan besar. Itu semua tu hanya jawapan-jawapan, alasan-alasan yang akan merugikan kita. Sebab saya tengok, saya ingat guru saya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata apa? Dia kata masa tu belajar dekat Masjid Kuwaiti. Dia kata, wallahi, dia kata dia tidur ni, dia kata, paling lama pun 3 jam ke 4 jam. Paling banyak dia tidur 4 jam. Saya ingat dulu masa dia datang ke Malaysia 2004, saya bawa dia. Pertama, sebelum tu Jakim dia nak ikut saya kan. Saya balik masa tu, dia kenal lagi, dia bawa. Saya bawa naik kereta masa tu, saya kata Iswara masa tu saya bawa. Saya kata minta maaf Syekh, bawa Iswara ni buruk kereta ni. Dia kata mujuh naik bawa kereta Iswara. Aku dulu kalau kat Syria aku naik van je pun. Dia panggil servis. Kan? Naik van, dia bagi saya $200 suruh $200 suruh tukar ke duit Malaysia. Saya ingat lagi, dan dia memang tak suka orang hadiahkan benda-benda lain, dia suka pen dia akan simpan. Jakim bagi plug lah macam-macam, semua dia bagi kat orang habis semua yang dekat-dekat dia. Pen dia ambil simpan. Orang bagi pen paker ke pen apa, semua dia simpan sebab dia suka pen. Dia kata minal qalam hasaltu ala al-ilmi wa minal qalam intashara al-ilm bainal nas. Daripada pen aku dapat ilmu, daripada pen aku sebarkan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok hebatnya seorang tokoh ulama besar, tuan-tuan dan puan. Saya ingat masa tu sembang dengan dia dalam kereta, saya kata berapa jam tidur Syekh? Boleh tulis banyak sangat ni. Kata wallah 4 jam aku tidur banyak-banyak. 4 jam. Hebat. Ini ulama besar. Sebab kita jangan cari alasan. Saya cukup malu dengan orang yang kata saya tak cukup tidur lah apa semua. Tapi tak ada apa pun. Sedangkan orang itu dah tidur tak cukup 4 jam. Tapi ilmunya tersebar satu dunia. Mufti-mufti semua guna ilmu-ilmu dia. Itu sebabnya tuan-tuan, elakkan banyak memberi excuse. Yang keenam, ini dia panggil jiwa, dia mencari solusi. Tahlilan. Kita mencari jalan menyelesaikan masalah. Dia panggil minda mencari solusi. Cari solusi. Solution daripada masalah, bukannya cari perpalahan. Kalau tidak, kita akan rugilah, tak akan berjaya kita ni. Itu nombor 6. Tolong elak daripada banyak sangat orang kata apa, cari gaduh, tak selesai-selesai, macam isu Allah Masya Muhammad. Saya selalu macam isu tahlil tadi. Tak tahu, saya dengar daripada Ustaz Fawaz. Orang tanya soalan ni,
sempat tanya sikit. Apa tahlil boleh ke tak boleh kan? Dia tahlil ni apa jadi isu sangat? Kita kalau nak gaduh bab tahlil, kita boleh gaduh lah. Tapi cuba cari jalan. Baca Yasin malam Jumaat, kita cuba cari jalan. Macam mana nak selesaikan masalah Yasin ni? Kalau kita baca Yasin malam Jumaat, menganggap itu sunnah Nabi, memang tak boleh lah. Tak ada ulama' kata boleh. Tak ada ulama' kata boleh. Kalau kata baca Yasin malam Jumaat sebab Nabi baca Yasin macam surah Kahfi, habis. Jalan lah kita. Itu memang sah bid'ah. Tapi kalau kita kata baca Yasin malam Jumaat menjadi adat orang Melayu, ada isu tak? Tak tahu. Saya tanya. Jadi isu tak? Ustaz Fawaz senyum tu. Tak ada isu Tan. Tak ada isu lah sebab kita anggap itu adat. Kalau adat, apa masalah dia? Kahfi baca? Baca. Lepas isyak kan kami baca lah Kahfi. Sampai esok. Kahfi sampai subuh. Sampai Jumaat esok. Jadi kami boleh baca separuh malam ni, separuh esok lagi. Jadi apa dia kalut sangat? Ini dipanggil minda mencari solusi. Ulama, guru-guru dia kena cari solusi. Bukannya create the problem. Itu penting. Saya tengok ulama-ulama ni dia selalu cari solusi. Bukan cari masalah. Ya, dia cari masalah tu, itu bukan ulama. Ya, dia create problem. Ini dia takkan menyelesaikan masalah orang. Itu bukan ulama. Itu dia bikin orang jadi semak. Itu tak betul juga tu. Ya, cuma minda solusi, cari jalan penyelesaian. Macam tentang isu muzik. Saya suka baca tentang muzik ni, benda khilaf. Ustaz Fawaz tahulah. Saya selalu bincang dengan Ustaz Fawaz bab musikah ini. Kalau bincang tentang kompang, ada yang kata kompang, gitar dan sebagainya. Ini benda khilaf. Tapi kalau kita nak cari masalah, boleh cari masalah. Tapi kalau kita cari jalan solusi, kita akan jumpa jalan solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai peringkat hari ini, pakar-pakar menjadikan muzik itu untuk terapi minda yang orang kena masalah mental. Jadi ubat pula lah muzik ni. Jadi oleh kerana itu kita kena bijak ya dalam mencari solusi. Yang ketujuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena mempunyai jiwa tasyakur, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Macam tuan-tuan beruntung sebab apa? Alhamdulillah ada rezeki buat macam ni. Saya rasa lepas ni kena buat yang belah selatan pula Ustaz Fawaz. Baru ni kita buat yang utara, buat belah selatan pula. Biar geng yang ulama-ulama selatan ni, ustaz-ustaz selatan kita bincang. Tak naklah gaduh dalam Facebook, dalam Instagram, buat malu kaum dia tuan-tuan. Gaduh. Kita bila duk gaduh sana, gaduh sini, buka dalam Facebook, Instagram semua pakat buka cerita aib masing-masing. Itu buka aib, ini buka aib, apa pun tak dapat. Saya kadang-kadang malu dia tengok kita ni membuka aib kita ni terhadap artis-artis Malaysia ni. Kita yang malu. Ustaz-ustaz duk bergaduh-gaduh, artis-artis keluar tabligh lah. Betul. Hati-hati kata baik kami dengar bayan dia baik daripada dengar ustaz-ustaz duk gaduh. Itu mazhab dia kata ini yang betul. Ya, orang tu salah. Orang artis ni dia tak ada masa nak dengar semua tu. Dia nak dengar apa yang boleh bawa dia ke syurga tu ya. Tu sebabnya tuan-tuan kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. So kita kena buat macam ni selalu. Sebab kita kena ada usrah bayaniyah yang sentiasa membincangkan tentang isu-isu ini. Politik tak tepilah. Jangan duk bawa masuk isu politik ni. Kita semua benda nak politik. Ya, nak berak pun nak politik, janganlah. Semua benda kita kena letak tepi, asing-asing, letak bakul berbeza. Dalam isu ilmu kita tidak ada kompromi. Semua berbincang sama. Isu politik hampa bincang lain lah tu. Itu buat satu grup lain. Okey. Yang ke-8, sentiasa mempunyai cita-cita, al-azam. Jiwa yang sentiasa mempunyai cita-cita yang besar. Saya selalu berharap satu hari nanti saya nak jadi macam Datuk Harun Din. Walaupun telah meninggalkan universiti dah lama, orang masih merujuk kepada dia. Saya tak nak jadi seorang profesor yang hanya dirujuk ketika saya ada jawatan. Saya tak nak. Saya nak sampai habis hayat saya boleh mengajar di masjid dan surau.
Walaupun hari ni orang duk tanya saya, dia kata kawan-kawan dekat universiti duk kata, dia kata apa pasal duk mengajar lagi kat masjid. Ni kemarin 2 hari lepas pun ada, sebab yalah ada kawan bagi tahu, dia kata kuatlah ngajar Quran, ngajar kitab dekat masjid, apa dapat dah. Badan dah kat universiti tu. Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Bila kita mengajar dekat masjid, dia jiwa kita. Kita tolong orang awam tak faham tu, dia tanya, kita selesaikan masalah. Tolong selesaikan kita tahu. Tak tahu, kita tanya orang lain lah. Tapi kalau kita tahu, kita tolong. Alhamdulillah, daripada mengajar kat masjid tu, berapa buah kitab kita habis. Kalau nak ikut bayaran tu, Allah tak kaya kalau mengajar kat masjid ni. LHDN duk tanya berapa banyak bayar. Tengok berapa banyak dia bayar. Bayar tak padan lah. Dengan masa, dengan letih kepala sampai langgak pokok lagi. Kereta terbakar. Tapi puas hati. Puas hati sebab apa? Kita dapat tolong orang. Disebabkan kita tolong orang, Allah tolong kita balik. Allah tolong kok mana pula? Allah tolongkan mudah urusan tu, mudah urusan ni. Kadang-kadang orang tanya, very simple je. Itu sebab kita jangan duk rasa, Allah, kita ni pangkat besar takkan duk bawah kot. Apa masalahnya? Dalam masjid tak ada pangkat kot. Dalam masjid, kita mudahkan urusan orang lah. Nampak tak? Jadi kita kena ada mimpi nak jadi macam siapa. Tak salah. Tuan-tuan nak jadi macam Datuk Harundin, macam saya. Silakanlah. Saya nak jadi macam tu. Saya tak nak nanti habis pencen, saya duduk kat rumah main dengan cucu. Tak mahu. Saya nak dirujuk oleh negara. Dirujuk oleh apa? Oleh umat Islam seluruh dunia. Biar orang rujuk kita. Barulah kita rasa macam, ya Allah, ilmu ni dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya, kita amalan tak banyak. Sekurang-kurangnya orang datang, ya Allah, orang ni telah tolong aku dulu. Ya Allah, anak aku nak bercerai. Jadi tak jadi cerai. Sebab dia, ya Allah, tolonglah masukkan aku syurga. Nak tu je syafaat, tuan-tuan. Nak harapkan amalan, tak ada amalan. Tuan-tuan kita ni, ya Allah, Tuhan. Yang ke-9, kita kena kuatlah. Kena mempunyai jiwa yang kerja kuat untuk dapat ilmu. Dia tidak ada benda yang dapat dengan mudah, tuan-tuan. Tidak ada perkara yang mudah kita dapat. Imam An-Nawawi rahimahullah, umur 18 tahun, berapa banyaklah dia hafal kitab. Betapa bersungguhnya Imam Nawawi untuk dapatkan ilmu. Jadi takkan kita dengan mudah-mudah nak dapat ilmu pakai YouTube, pakai Facebook, tak boleh. Dia kena mendalami, kena habiskan banyak masa. Kan? Tu Imam Syafi'i pun dia buat bait yang cukup cantik. Ya, kalau nak dapat ilmu ni antaranya tulus zaman. Kena ada masa yang panjang untuk kita habiskan kitab-kitab, baca kitab, belajar macam ni. Masa time tuan-tuan patut boleh pergi lepak kat luar kot. Pergi jalan-jalan apa semua, tapi kita habiskan masa belajar sebab apa? Sebab kita nak ilmu. Ilmu takkan habis, tuan-tuan. Jadi kita kena bekerja kuat. Kena kerja keras untuk dapatkan perkara tersebut. Yang terakhir, ya, kita kena kekalkan istiqamah. Dia panggil yang ke-10 ni, dia panggil jiwa yang istiqamah. Jangan hari ni semangat, lepas tu tak ada. Kalau 3 hari program, 3 hari penuh. 3 hari ni kita menuntut ilmu pun. Lepas tu, insya-Allah lah kita akan guna pula dekat tempat lain. Jadi jangan sekali-kali kita ini hanya semangat. Dia panggil semangat tahi ayam saja. Semangat tu kena tinggi. Ya, sebab bila kita istiqamah dengan apa yang kita buat, kita akan jadi orang yang hebat. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadilah, yang di awal tadi, Imam Hisham bin Ammar, anak murid kepada Imam Malik, dia mula dapat ilmu dengan 15 hadis sehingga dia menjangkau 15,000 hadis dalam kepala dia. Jadi ini menunjukkan bahawa bermula dengan 15 sampai ke 15,000 itu bagaimana Imam Hisham bin Ammar boleh jadi orang macam tu. Begitu juga imam muhaddis dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, Ibn Muflih yang begitu hebat menghafal hadis. Dia memulakan daripada kecil untuk istiqamah dengan pemahaman beliau terhadap hadis. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Saya pun tak tahulah nak cakap apa banyak sangat. Ustaz Fawah pun tak keluar-keluar, duduk situ saja. Saya ingatkan dia tak ada. Kalau dia ada, saya tahu macam ni, memang saya tak masuk tu awal-awal, saya tak masuk. Tapi itulah, dia dah masuk ni, dia tak boleh cakap apa. Tapi saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap tuan-tuan dan puan. Saya hanya sekadar menyampaikan saja untuk kita sama-sama mendapat manfaat. Kita tolong-menolonglah saja. Tuan-tuan pun doakan saya bagi sihat. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan, COVID memang makin banyak sekarang.
Kita tawakal usaha-usaha juga. Kita pakat-pakatlah bantu-membantu. Yang paling penting tuan-tuan dan puan, kita kena melahirkan generasi yang ada ilmu di masa hadapan. Dan kita sebelum melahirkan generasi ada ilmu, kita kena ada ilmu. Kalau kita nak lahirkan fuqaha, kita kena faqih. Kalau kita nak lahirkan muhaddis, kita kena menjadi muhaddis. Kita kena alim hadis. Kalau kita nak jadi seorang ahli tasawuf yang hebat, nak melahirkan jenis ahli-ahli tasawuf yang hebat, kita kena jadi seorang sufi yang hebat. Kita kena jadi orang yang hebat dalam ilmu yang kita nak menyebarkan. Jadi kalau kita benar-benar mulim dengan apa yang kita bawa, tambah dengan 10 ya jiwa yang saya sebutkan sebentar tadi, 10 jiwa yang boleh mengubah minda kita, insya-Allah saya yakin suatu hari nanti kita akan berjaya dalam usaha kita menyebarkan ilmu, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih Tuan Guru kita Datuk Dr. Izzaharif di atas masa. Dr. Izzaharif baru pulang daripada Kelantan, balik-balik terus bagi ceramah kepada kita. Ini merupakan tokoh ilmuwan kita yang kita sangat sanjungi, pakar dalam bidang halal syariah, yang merupakan guru kepada kita semua di atas ceramah yang sangat memberi motivasi kepada kita, membuka minda kita. Ini program ini untuk maklumat Tuan Guru Datuk, ia merupakan program setahunan, makna dia 11 bulan pengajian. Bulan Ramadan yang kita cuti dan kita berjaya membuat kerjasama dengan UPSI untuk pensijilan. Jadi ada konvo apa semua dan semua silibus alhamdulillah termasuk qawaid maqasid dijadikan silibus. Semua pengajian adalah kitab-kitab manzumah syariah 11. Masya-Allah. Ada assignment, Pak Isa semua ada. Bagi Oh, macam tu dia. Alhamdulillah. ada supaya yalah mereka ni semuanya ada peruntukan tiap-tiap bulan yang diberikan oleh JAKIM, sebulan allowance RM900. Jadi kita enhancekan mereka dengan bantuan semua pegawai-pegawai takmil zon utara kerjasama. Dan mudah-mudahan zon-zon yang lain pun insya-Allah ke arah begini insya-Allah. Sebab itu kita, maksud dia Tuan Guru merupakan penceramah yang ketiga yang kita jemput supaya ada minda-minda baru. Seperti Datuk Kazim, sebelum ni Dr. Suki, alhamdulillah Datuk Sudi ya menyampaikan ceramah kepada semua asatizah kita. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan jemput lagi Profesor Datuk, kerana motivasi ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nasihat-nasihat 6 teori Imam Abdullah bin Barak ni, sangat saya rasa bermanfaat kepada kita untuk kita enhance skill-skill kita. Jutaan terima kasih sekali lagi pada Datuk. Mudah-mudahan insya-Allah Datuk dapat berehat pada hari ini, tapi mungkin Datuk tak berehat lah. Tapi kami kata untuk berehat lah insya-Allah. Entah nak tunggu ceramah malam ni insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.